So today we're going to continue with 7.2 for the acid and base titration for the calculation part. Before this, we have covered on the how to sketch the titration curve. So now we're going to go into detail on how the titration works in order to find the pH of the solution. Okay. This is the guideline in order to calculate the pH value. But for this case, we're just going to cover the strong acid versus strong base titration sahaja. For the other two yang kita cover strong acid versus weak base, and the weak acid versus dengan strong base, kita tak cover the calculation lah. Kita tengok yang simple sahaja, strong acid and the strong base. So the first step that you need to know ini adalah you need to know, because we involved with calculating the pH, if we write down the pH punya equation, log H plus kan, we need to find the H plus concentration final after the titration is done. Tapi after you do the titration, the volume of the solution will be different from the initial reaction awak tu. So you need to find using the mole of the acid and the base, baru boleh carikan the concentration. Sebab concentration punya unit adalah mole per liter, betul tak? So you need to use this one sebab volume ni akan change throughout the titration punya process. So kita carikan mole, baru carikan concentration balik. Okay, for the first step, calculate the mole. And then for the second step, you need to construct the ice table. But for this case, construct the ice table using mole. So, ICE, buatkan kat tepi tu, mole, mole, and mole. Instead of using concentration. Walaupun kita nak cari concentration final tu kan. Tapi, dalam case ni, kita gunakan mole. Sebab volume dia akan change. And then, you need to calculate the final molarity of the acid or base yang left after the titration. Kalau acid awak yang ada tinggal lagi, so we're going to find the concentration of the acid. Kalau base yang tinggal, kita akan carikan the base punya concentration. And last sekali, barulah kita akan calculatekan the pH of the solution. So, ini pun sama. Gunakan equation yang sama. Tapi bezanya adalah on how to find the concentration of the hydrogen plus kat sini. Okay, kita to the example. Example number 13, in the titration process, total of 30 ml of 0.2 molar sodium hydroxide is added dropwise. Maksudnya, kalau kita draw, sketch kan, kita ada burette kat sini. Dalam ni ada NaOH yang 0.20 molar. Total volume dia adalah 30 ml. Kita dropkan semua 30 ml dalam awak punya conical flask. And dalam conical flask awak contain 25 ml, ini 25 ml of 0.20 molar HCl. Ini adalah strong acid dan ini adalah a strong base. So, kita akan buatkan titration ni, akan drop by drop, tengok dia punya pH of the solution. pH of the solution kita akan kira adalah daripada bawah ni, daripada analyte ni. Awak akan check the pH dari sini. Awak tak check the pH daripada burette kan? Kita akan check pH kat bawah ni. Okay. So, ada 4 before the titration, maksudnya before kita dropkan NaOH at half equivalent point. So equivalent point awak kena refer kepada definition dia. Dia ikutkan dia punya stoichiometry. Dia punya mole of the hydrogen plus should be equal to the mole of OH minus stoichiometry lah. Depends pada stoichiometry dia. But for our case kat sini, kita ada simple saja NaOH dengan juga HCl. Ini strong acid dengan juga strong base. So awak terus akan dapat NaCl tambah dengan H2O dekat sini. Kalau tengokkan the ratio, ini ada 1 mole, ini pun ada 1 mole, ini ada 1 mole, ini pun ada 1 mole. Maksudnya the mole required untuk yang ni 1 mole, yang ni pun kena ada 1 mole juga. And untuk sini diberitahu ini adalah 0.2 molar, yang ni pun 0.2 molar juga. Kalau awak tengok, the concentration dia sama. So, kalau ikutkan logik, in order to have the concentration of H
plus sama dengan concentration of OH minus, the volume of the acid and the base should be equal. Dalam ni kita hanya ada, dalam awak punya conical flask hanya ada 25 ml. So untuk jadikan ratio HCl ni sama dengan ratio of the NaOH, kita kena at equivalent point, the volume of the NaOH added should be the same. Kena 25 ml juga. Okay. Bukan 100 ni, 25 ml. So kena sama. At equivalent point, 25 ml of NaOH need to be added. Barulah dia punya concentration of the OH minus equals to the concentration of the hydrogen plus. So at half equivalent point, the volume should be half lah kan. So instead of 25 ml, 12.5 ml of NaOH need to be added to the conical flask. Only then you will achieve half equivalent point. So maksudnya ini 1 H plus 1 OH minus, concentration dia half. Okay, ini concentration of the hydrogen plus. And then part D, after the addition of 30 ml of sodium hydroxide. So waktu ni kita akan dapat tahu dalam conical flask awak ni letakkan NaOH. Yang ni kita akan tahu bahawa OH minus concentration awak dah lebih daripada concentration of the hydrogen plus. So yang ni kalau awak letak phenolphthalein, color awak akan jadi sangat-sangat pink ataupun awak akan jadi purple dah, sebab awak dah jadi sangat base dah dalam solution tu. Okay, iaitu dalam waktu dia dah terlebih. Okay, so kita akan kira juga berapa pH dia waktu ni. Dan dia minta awak sketch the titration curve to show the variation of the pH against the volume of sodium hydroxide added. So kita akan ada pH versus volume of NaOH added punya curve. Kita akan tengok nanti. Given that the KW adalah equal, so tak ada apa-apalah. Okay, kita akan tengok one by one. Untuk part A, before titration. Okay, so before titration, sebab dalam flask kita hanya ada HCl sahaja. Dan dalam ni HCl tak ada lagi. Burette awak tak bukakan lagi stop cock dia. So tak ada lagi NaOH yang turun ke dalam ni. Belum lagi. Hanya ada HCl saja. So kita akan simply ambilkan the pH berapa. Since HCl adalah a strong acid, so dia akan fully dissociate. Ini strong acid, so dia fully dissociate to form the H plus dengan juga Cl minus. So the concentration of the H plus di sini akan sama dengan concentration of the HCl provided. So tengok pada soalan, the HCl, the molarity of the HCl is equal to 0.2. So you can simply substitute lah. Ini kalau ni 0.2, yang ni pun ada 0.2 molar, yang ni pun 0.2 molar. So you can simply substitute into the equation and then you get the answer. The pH of the solution before the titration begins. Okay, itu simple sahajalah. Awak tengok sahaja solution apa yang ada dalam flask. So awak boleh ambil saja value dia. Okay. Part B, at half equivalent point. Oh, terkeluar dah jawapan dia. Okay, at half equivalent point macam saya beritahu tadi, dia kena half mole of NaOH kena half mole of the HCl macam saya beritahu tadi. Dan kalau ikutkan tadi saya dah beritahu dah the volume needed adalah 12.5 kan. Tapi kalau awak tengok ni step by step dia kirakan mole dulu. The mole of the HCl berapa mv over 1000. Yang ini ikut molarity yang dia bagi. Ini volume in the flask divided by 1000 sebab ini dalam milliliter. So awak kena convert kepada liter. So awak akan divide dengan 1000. So you get the number of mole for the HCl. And then sebab kita kata sebab dia adalah half at half equivalent point, so H plus kena lebih lah daripada NaOH. NaOH awak kena separuh. So awak pun buatlah separuh darab dengan 0.005. So you get the number of mole for the sodium hydroxide need to be added. Yang ni. Dan seterusnya kita nak tahu berapa volume yang needed. So awak pun gunakanlah kalau molarity kita punya equation adalah N over V, so awak rearrangekan dia.
molarity. So ini adalah mol yang awak kira daripada atas ni tadi, dan ini adalah molarity given daripada soalan. The molarity of the NaOH used adalah 0.2 molar. So you can substitute and then we get the answer for the volume needed. Okay, next. Buatkan ice table. So dalam kes ni, nak ice table macam biasa, buatkan a balance equation of the reaction between the acid and the base. Yang ni initial, change, final, ICE awak ni. Kalau perhatikan ini adalah N, ini refer kepada mol. So make sure ada mol lah kat situ. Okay. Dan awak tuliskan sahaja. Yang ni from the question kat atas ni, awak dah kira 0.005 masukkan. Dan disebabkan dia kata at half equivalent point, NaOH added hanya half sahaja. So letakkan 0.025. And initially 0, produk tak form lagi. H2O boleh ignore terus sebab liquid form, tak payah. So, yang ni HCl akan fully consume. Dia akan jadi macam limiting reactant. Awak dah belajar sebelum ni kan? Dia akan be fully consumed. So, kita akan gunakan dia semualah kat sini. NCl pada. NaOH adalah awak punya limiting reactant. Sebab sikit saja kita tambahkan. So, dia akan fully consume dekat sini. Awak akan tambahkan between the initial and change, awak akan dapat 0. Dan yang ni 5 tambah dengan negatif 0.025, awak akan ada balance 0.025 mole of the HCl. Yang ni tak perlu kisahlah sebab ini adalah daripada strong acid dengan juga strong base punya salt. Fully dissociate can be ignored dalam calculation ni. Tak payah tengok yang ni je. So dalam solution awak, dalam conical flask awak ni, walaupun kita dah run titration, tapi kita still ada excess of HCl yang unreacted dengan NaOH. Still ada 0.025 mole of HCl lagi. So using the mole yang left unreacted ni, you can find the concentration of the H+. So macam mana nak cara nak cari dia, sebabkan untuk pH kita nak concentration adalah N/V. Awak kena carikan the volume, sebab tu dia tunjukkan the total volume berapa. So volume HCl yang readily ada dalam flask tambah dengan volume of the NaOH added 12.5 yang kita kira tadi. So kita akan gunakan unit of liter kat sini, 0.0375. Using the volume, the total volume of the solution dalam flask ni, sebab kita dah run the titration, so dia punya volume tu bertambah lah kan. Gunakan masuk dalam ni. Dan ini adalah N of the HCl yang left unreacted. So substitutekan the value, awak akan dapat berapa molarity dia. Sebabkan HCl adalah strong acid, fully dissociate to form the H+ and the Cl-. Kalau HCl awak cari ada 0.067, yang ni pun akan ada 0.067 molar juga. Yang ni pun samalah. Okay, so you can use the value calculated to find the pH. So awak akan dapat pH dia dah increase sedikit 1.2. Okay, itu adalah at equivalent point. Sekarang kita tengok tadi half, ini at equivalent point pula. Okay, for at equivalent point, yang ni mole of the OH minus should be equals to the mole of the H plus. So kita tahu bilangan mole dia kena sama dengan HCl yang ada dalam flask tadi, iaitu 0.005 mole kat sini. So mole of the NaOH yang need to be added adalah 0.005 jugalah, samalah conclusionnya. So to find the volume, sebab molarity kita sama, sebenarnya tak payah kira pun okey je ni. Okay, so awak bahagikan dia, so awak akan dapat berapa volume yang required, 0.025 liter ataupun 25 ml need to be add masuk dalam awak punya flask. Okay, second step, buatkan juga ice table, equation yang sama, still sama lagi. Kemudian masukkan the value. Dalam kes ni ikutlah berapa yang kita guna. Kita HCl dan memang ready dia ada 0.005 dalam flask. Lepas tu awak dropkan sodium hydroxide 25 ml yang ada 0.005 mol. So kita letakkan kat sini. Dalam kes ni minuskan dua-dua value dengan value yang sama. Sebab semuanya dah
sama kan, dia akan guna juga, tak ada yang limiting reactant sebab dua-dua akan fully consume. So last sekali awak akan notice final kita akan ada 0 mole of HCl dengan juga NaOH yang left. Maksudnya waktu tu cun-cun. Waktu ni kalau awak run the experiment, awak akan dapat yang pale pink color. Kalau awak guna phenolphthalein lah, sebelum ni kan guna awak punya titration. So ini adalah phase di mana awak akan dapat pale pink. Okay, sama juga NaCl, strong acid, strong base punya salt, so boleh ignore, dia boleh dissociate, tak kacau apa, akan jadi free ion sahaja. So disebabkan tak ada HCl, tak ada NaOH yang left added, kita hanya ada air sahaja, aqueous sahaja kat dalam ni. Air H2O ni lah kat sini sahaja. So kita boleh kata the concentration of the H+ hanya akan datang daripada aqueous awak, air awak sahaja yang akan produce H+ dengan juga OH-. So gunakan KW given tadi ke atas, awak boleh dapat tahu the concentration of the H+ will be equal to 1 to the power -7 molar. So proceed dengan calculation of the pH. Substitute the value, awak akan dapat berapa pH dia, iaitu equals to 7. So biasanya at equivalent point step sama sahaja, cuma yang berbeza adalah di sinilah, tapi yang belakang ni sama je. Dan awak akan ingat at equivalent point ni 0. Okey, yang ni akan dapat 7, confirm akan dapat 7 untuk strong acid dengan juga strong base. Okey, lagi after addition of 30 ml of sodium hydroxide. Yang ini after bila awak tambahkan ini flask awak letakkan burette, awak run semua yang ada dalam ni. So waktu ni awak run, awak dah dapat sangat-sangat purple solution dalam awak punya flask. Awak dah terlebih sodium hydroxide, awak dah tambah terlebih. Okay, so macam mana dengan pH dia? Sama juga step, kirakan the mole of the sodium hydroxide yang awak dah add. Ini adalah molarity dia 0.2 ni. Yang ni adalah the volume of the NaOH added, divide dengan 1000 untuk dapatkan liter untuk yang ni. So awak akan dapat bilangan mole NaOH added adalah equals to 0.006 mole, lebih daripada HCl. Kalau awak ingat tadi HCl adalah 0.05 mole sahaja yang ada kan. So kita akan tahu dalam solution kita sekarang dia terlebih basic kat situ. Okay. So awak runkan ice stable juga, sama juga. Initially HCl hanya ada 0.05 saja dalam flask. Yang ini adalah NaOH yang kita dah run semua. So dalam kes ni limiting reactant awak adalah HCl yang ada dalam flask. Sebab kita akan berlebih. Yang ni adalah excess reactant awak. Awak akan berlebih dengan base awak. So awak akan tolak, awak akan notice kita akan terlebih 0.001 mole of the sodium hydroxide left. Itu yang menyebabkan dia akan jadi a basic solution kat dalam tu. So using the value ada kat sini, carikan molarity of the NaOH berapa. So cara nak cari molarity, kena tahu cari volume dia dulu. HCl 25 ml dalam flask, NaOH added kita habiskan 30 ml tadi, so awak akan dapat total of 55. Convertkan kepada liter sebab molarity ke dalam unit liter, so convert, masukkan dia. And the final volume of the final mole for the NaOH adalah 0.001. So simply substitute, masuk, awak akan dapat berapa molarity of the NaOH. So find the POH dulu sebab dalam ni kita ada OH minus, tak ada H+. So you need to find the POH first. Substitutekan dalam equation, dapat 1.7. Lepas tu gunakan equation pH equals to 40 minus dengan answer, dapatlah 12.3. So kalau awak tengok the value, sangat basic lah kat sini, seperti yang kita kata tadi. Okay, itu adalah after addition of the 30 ml. Habislah kita punya titration process. Sebab awak dah habiskan satu burette ni, awak dah tambah dah, tak boleh nak buat apa dah. Okay, so next question diminta awak sketchkan the titration curve. So how to sketch? Letakkan dalam table dulu supaya senang kita nak buat. So volume of the NaOH added ataupun volume of the titrant, apa yang ada dalam burette awak letakkan ke atas tu. And then the pH value calculated, yang awak calculate daripada awal-awal tadi. 0 ni adalah before titration, yang ni at half equivalent point.
Yang ni adalah at equivalent point dan yang ni adalah after excess of the NaOH added. So awak pun kira berapa dah tadi kan. So masukkan sahaja the value. And then awak buatkan dia punya titration curve. Graf awak adalah pH versus dengan volume of the NaOH added ataupun volume of the titrant added. Ikutlah apa-apa yang awak tambah. Kalau awak tambah HCl dalam burette tu, gunakanlah HCl. Okay. So yang ni simply masukkan sajalah 0 starting dengan 0.7. So awak plotkan 0.7. Pada volume 12.5 awak tambah, awak set dengan 1.2. So awak pun buatlah yang ni adalah 1.2. Lepas tu at 25 ml pula awak dapat 7. So awak pun buat plot, ini adalah 7. Lepas tu pada 30 ml awak dapat 12.3. So awak pun plot 12.3 kat sini. Yang ni adalah strong acid versus dengan strong base punya kan. Starting dengan strong acid dalam flask, burette awak ada strong base. So logik lah awak punya starting tadi, pattern kita kalau ingat dia punya bentuk-bentuk curve tu, kita akan start dengan yang bawah dulu. Lepas tu kita ada naik sharp dan panjang ridge dia, dan edge dekat pH near to 14 sebab kita ada strong base. So yang ni awak simply follow je the dot yang awak buat. Tapi awak kena ingatlah dekat area sini kita akan tinggi, lepas tu dapat. Okay. Exercise. Kita boleh try buat exercise practice question number 18. Sama pattern dia macam example yang saya bagi. So awak kena take your time, try buat dulu yang